IKIM FM, inspirasi utama anda. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, takwa, pemeliharaan diri dan kekayaan hati. Hadis riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Tahukah anda, dengan peruntukan RM10,000 setahun, Kerajaan Negeri Selangor membolehkan individu yang berdaftar di bawah program Iltizam Selangor Sihat mendapatkan rawatan untuk 96 penyakit di hospital swasta dan kerajaan. Layari iltizamselangorsihat.com atau hubungi talian 24 jam kami di 1-800-226600 untuk info lanjut. Pesanan dari saya, Jamalia Jamaluddin, Esko Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Negeri Selangor. Permohonan adalah dipelau daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebagai pegawai tadbir bahagian wakaf IKIM Grade N41. Jawatan adalah bertaraf tetap dengan tempoh percubaan 1 tahun sehingga maksimum 3 tahun tertakluk kepada prestasi dan syarat-syarat yang ditetapkan. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 25 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda dengan kepujian yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi awam atau swasta atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Berpengalaman 2 tahun dalam bidang berkenaan. Keutamaan akan diberi kepada calon yang mempunyai pengalaman dalam bidang wakaf. Antara bidang tugas, membuat dan merancang pelan strategik untuk mempromosi wakaf IKIM, merancang dan mengatur untuk menambah sumber dana wakaf IKIM, menyediakan kertas cadangan pemasaran dan promosi wakaf kepada pelanggan, membantu hal ehwal pentadbiran pejabat, urusan pengendalian program wakaf dan lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa. Calon-calon yang berminat boleh mengemukakan permohonan anda ke unit modal Insat IKIM sebelum atau pada 2 Oktober 2024. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my.
Tenangkan fikiran anda dengan Kembara Inspirasi bersama Mona Jasman. Assalamualaikum Fazril. Dengar, Mak Ais ada buka peluang kerjaya. Waalaikumsalam, Asman. Kerjaya apa tu? Kerjaya sebagai perancang pewarisan Islam Mak Ais. Ilmu pengurusan harta kita dapat, pendapatan pun kita dapat. Wah, menarik ni. Saya berminat lah. Macam mana nak memohonnya? Mudah je. Layari siswa.mais.gov.my/register/agent atau hubungi talian 03-5514-3772 atau WhatsApp 010-251-9556. Ayuh segera sertai pencarian baharu perancang perwarisan Islam MAIS. Minumlah
Minumlah Smart Coco A+, minuman bernutrisi, formulasi istimewa yang berpotensi untuk membantu lebih fokus, konsentrasi minda dan kecergasan badan. Ianya dihasilkan dan diadun dari herbal dan formulasi yang baik, terpilih dan berkualiti. Mengandungi serbuk koko, madu, malt, kismis, tamar dan ginkgo biloba. Hubungi 017-437-9124 atau 017-479-1274. Layari www.smartcoco2u.com dan follow kami di FB Fortune Munawwarah Smart Coco A+. Minumlah Smart Coco A+, badan sihat, minda pencergas. Tangisan kesengsaraan tidak pernah berhenti. Di setengah negara, penduduknya mengalami tekanan berganda dengan ancaman peperangan, kebuluran, masalah kesihatan, bencana alam dan sebagainya. Di mana kita? Ayo gandakan pahala dengan menyumbang kepada projek-projek kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. Ketika kita leka mengambil masa untuk membantu, mereka telah pun kehabisan waktu. Bertindak sekarang. Hubungi 0389263434 atau layari www.islamic-relief.org.my untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا يا الله kami akui telah melakukan dosa melintasi batasnya menghampiri neraka fatub alaina توبة توصل لكل حوبات واستر لنا العورات وآمن الروات terima taubat kami ampuni dosa-dosa sembunyi kekurangan aman dari keresahan
89.6 FM. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih lagi bersama kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Untuk setiap hari Isnin kita bawa kepada anda rancangan Pesona di Zahra. Dan Alhamdulillah bersama Pesona di Zahra di petang ini bersama anda di FB dan YouTube IKIM FM. Boleh tonton di situ. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112904004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Alhamdulillah untuk Pesona di Zahra pada petang ini bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair, alhamdulillah. Tamam, alhamdulillah. Alhamdulillah fi atam as-sihha wal afiyah insyaallah. الصحة والعافية يعني صحة العجوز صحة الشيخ يا ليت شيخك كهذه يا أستاذ. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz masih meluangkan masa untuk petang ini bersama Pesona di Zahra dan nama-nama Nabi yang setiap episod kita bawa Ustaz. InsyaAllah untuk nama petang ini yang kita nak bawa Asma'un Nabi Harisun Alaihim. Dan untuk bersama Ustaz sebagai mukadimah, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ni dapat sama-sama kita berada dalam Pesona di Zahra. Dan pada kesempatan petang ini kita kongsikan mengenai nama Nabi SAW ataupun gelaran Nabi SAW Harisun Alaikum, iaitu yang penuh perhatiannya kepada kamu. Dalam surah At-Taubah ayat 128 Allah Subhanahu wa taala menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi maknanya harisun alaikum, yang menginginkan atau perhatian terhadap kamu tu besar. Perhatian dia itu untuk keselamatan kamu tu sangat besar. Jadi Nabi SAW dia tahu benda yang bahaya bagi kita umat dia. Yang paling bahaya adalah benda yang berkaitan dengan kehidupan yang abadi, iaitu akhirat. Nak senang faham macam inilah ya. Ini saya nak bagi satu analogi untuk kita senang faham kan. Okey. Saya dulu kecil-kecil kan DJ Datin Mona kan. Kita kecil-kecil ni terjal juga kata orang Johor kan. Terjal apa bahasa terjal, bahasa yang sinonim dengan dia, bahasa Arab kan, bahasa Arab ke, atau kalau kat Malaysia ni sinonim dengan dia apa, dia bukan dia terjal ni nakal kan nakal kan. Okey. Jadi waktu saya kecil dulu kan, satu hari saya pernah dapat pisau cukur arwah ayah saya. Dulu pisau cukur, tak macam sekarang teknologi dia tahu. Kalau Datin DJ Mona ingat, dulu punya pisau cukur, dia pisau
Kemudian dia akan letakkan dekat bahagian, dia pusing, maka boleh buat cukur. Ingat tak dulu? Kalau sekarang ni pisau cukur dia dah canggih dah. Dia boleh pakai buang, maksudnya beli sekali tu ada 2 mata tu kan. Kalau sekarang lah. Ini kalau cerita dulu punya dia ada pisau cukur tu pisau cukur. Jadi biasanya kalau orang dah pakai, kalau dah tumpul, dia akan buka, dia ganti mata dia. Dan mata tu akan dibuang lah. Mata tu akan dibuang. Maknanya beli mata, pisau jilid ataupun pisau cukur tu lah. Jadi satu hari tu, arwah ayah saya dapat pisau cukur arwah ayah saya ni. Yang apa nama, yang dulu punya tu lah. Dulu punya. Jadi saya pun buat main tau. Jadi bila saya buat main, saya pun potong kertas. Kita budak kecil, kita rasa excited. Boleh terpotong boleh terpotong Okey. Kemudian kita berpotong lain, termasuk potong langsir mak saya. Kita potong langsir mak kita. Boleh terpotong Arwah ayah saya nampak dia pujuk saya. Minta. Jadi bagi pemikiran kita, dia nak main dengan kita. Sama-sama potong langsir. Bagi pemikiran kita. Okey. Kita pun bagi. Bila kita bagi, dia pun ambil, ke letak terus tempat yang tinggi untuk persediaan dibuang, dia tak bagi dah. Maka selaku budak kecil, apalagi kita pun menangis lah. Kan? Budak kecil masuk gear 1. Masuk gear 2. Masuk gear 2. Adakah saya menangis itu, akhirnya arwah ayah saya, dia akan bagi pisau jilid tu, ataupun pisau belit tu, atau pisau cukur tu kat saya. Dia tak akan bagi. Makin lama menangis, dia menangis semakin tinggi. Bukan pisau cukur yang saya dapat, rotan yang saya dapat. Okay. Dapat rotan, handbrake terus. Tak ada dah nangis. Tak ada gia-gia dah. Handbrake senyap terus. Dapat rotan. Okey. Kenapa arwah ayah saya minta pelan-pelan? Sebab apa? Dia nampak dengan ketidakmatangan kita budak waktu itu, pisau cukur ni boleh memudaratkan kita. Kita hari ni potong kertas, kemudian kita potong langsir. Maknanya mungkin boleh terpotong tangan. Mungkin boleh terpotong benda-benda yang lain yang boleh memudaratkan kita. Ataupun mungkin kita tinggalkan terselit dekat dekat kapet mana orang terlanggar, memudaratkan orang lain. Betul. Dia tahu, dia faham benda yang kita waktu tu tak faham. Okey. Ini satu analogi bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia memahami benda yang kita tak faham. Bahaya-bahaya kehidupan di dunia, bahaya syaitan punya hasutan, bahaya nafsu punya ajakan yang di dunia, dan kesan-kesan bahaya yang di akhirat. Nabi SAW pernah diperlihatkan mengenai neraka dan syurga ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi tahu neraka tu macam mana, Nabi tahu syurga tu macam mana. Tapi kadang-kadang Nabi dah bercerita orang tak faham. Tapi Nabi kesian tengok orang yang macam mana nak fahamkan lagi. Sebab itu perhatian Nabi kepada umat dia sangat-sangat tinggi. Nabi doakan kita, Nabi umat minta, mohonkan kepada kita, Nabi minta Allah rahmati kita sebagai umat. Itu tak pernah berhenti tau. Maksudnya Nabi berjuang, maknanya menghentikan kezaliman orang. Contoh dalam peperangan, maknanya dalam peperangan Badar, peperangan Uhud, bagaimana Nabi keluar berperang untuk menghentikan kezaliman orang, supaya orang lain selamat. Macam mana Nabi tunjukkan, Nabi berdakwah, Nabi kena baling dengan najis pun tak marah. Sebab Nabi tahu, Allah kesiannya nak makcik ni kan. Contohnya kan, Nabi kena baling dengan najis. Tapi Nabi pun tak marah sebab nampak benda lebih besar lagi. Contoh macam inilah. Macam katakanlah anak kita tadi kan. Contoh kan. Maknanya dia menangis. Dia marah-marah kita. Dia hentak-hentak kaki tu. Kita takkan marah dia. Kita usaha untuk fahamkan dia atau stopkan dia daripada buat benda tu sebab kita tahu benda tu bahaya. Hari ini kalau saya pun, anak saya katakan anak saya kecil main pisau belit, saya juga akan buat benda yang sama macam arwah ayah saya.
Sebab kita nampak benda tu bahaya, kesan bahaya dan mungkin boleh memudaratkan. Sebab itu antara gelaran nama Nabi kita Muhammad SAW adalah harisun alaikum, yang sangat penuh perhatian kepada kamu. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang yang beriman tu sangat-sangat belas kasihan dia. Sebab maknanya dia tahu, dia faham apa yang akan berlaku kalau orang itu tidak taat. Hari ini kan, saya kan bernama DJ Timona kan, saya pernah terlibat dengan terjun payung kan. Saya pernah terjun di lapangan terbang Subang tau. Sempena 100 tahun DCA, Jabatan Penerbangan Awam. Kan, maknanya pernah terjun dekat dekat lapangan terbang Subang tu. Kan? Okey. Cikgu saya yang mengajar terjun payung orangnya garang sangat. Kan? Sampai kalau waktu belajar tu, orang macam tak dengar kelengah. Memang dia tengking aja. Dia bekas tentera, dia tengking aja. Kita main-main ke apa semua kan. Dia tengking kalau tak perhatian. Sebab apa? Dia tahu kalau kita tak beri perhatian dan kita tak belajar betul-betul, mudaratnya apa? Kita rasa macam excited. Boleh tunjuk payung. macam cool lah, boleh macam best lah. Tapi dia tahu mudaratnya apa. Sebab itu dia garang. Jadi betul. Jadi saya penerjun dia ada ramai orang khusus. Jadi kita bergilir. Saya penerjun yang kedua waktu tu. Okey, maknanya penerjun pertama 2 orang, dia 2 orang. Saya penerjun yang kedua. Penerjun yang ketiga, waktu dalam kelas saya perhati dia agak main-main sikit. Kena marah pun dia kata, aku bayar, boleh apa kan. Memang turun berlaku mudarat. Waktu tu kaki dia terjatuh dengan cara yang mungkin tak tepat, terkehil macam itulah. Jadi bila dia sukan terjun payung ni sukan yang selamat. Saya bukan buat kursus terjun payung. Saya tak ceritalah detail pada hari ini. Tapi dia adalah selamat. Sebab dia ada safety dia dan sebagainya. Dia ada payung spare. Kalau kita tak jumpa nak buka ke, maknanya dia akan terbuka sendiri yang payung spare tu. Dia memang sukan yang selamat. Tapi kalau berlaku aksiden, dia akan mencemarkan nama sukan itu yang selamat. Nampak tak? Lepas tu dia sangat garang guru dia. Okey. Kita tengok hari ini, itu mudarat yang memang nampak sekejap. Macam hari ini khusus, katakanlah beberapa hari lepas tu terjun, tak ikut betul, boleh mudarat. Nampak betul. Boleh tak kita bayangkan satu orang guru agama, satu orang alim ulama, dia nampak budak main-main dalam memegang agama dan dia akan nampak kemudaratannya itu apa. Sebab tu kadang-kadang ada setengah ulama mendapat pendekatan kadang keras, marah, sentap, maknanya dengan cara dakwah sentap itu panggil kan. Sebab dia tahu benda apa yang akan jadi kalau tak pegang pada agama dalam masa tempoh 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi. Kan? Kemudaratan yang akan berlaku kalau orang tinggalkan sembahyang, kalau orang maknanya meninggalkan kewajipan, kalau orang buat benda yang haram, semaksimal yang dia mampu. Kadang-kadang dia pun sebagai manusia tersilap itu dan ini, tapi semaksimal yang dia mampu. Kan? Sebab apa? Rasa kesian, rasa kasih sama manusia itu. Kan? Teringat lagu aku menulis bukan kerana nama, begitu kan. Jadi maknanya bukan itu. Jadi maknanya ini saya cerita analogi untuk kita lebih cuba memahami ya. Mana keadaan Nabi itu harisun alaikum, penuh perhatian kepada kamu tu, sebab dia memahami apa tu akhirat kan, apa yang akan berlaku. Dunia kita tak lama tau, hidup dunia, akhirat lebih lama lagi. Jadi daripada doa Nabi, daripada kebaikan-kebaikan yang ada Nabi, yang ada pada Nabi dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada umat Muhammad 5 perkara. 5 perkara yang tidak diberikan kepada umat yang terdahulu. Apakah di 5 perkara itu?
kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, tekan butang share. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Berehat seketika kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Kembar Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Negeri Sembilan 102.7. Di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dituntut ke atas seorang umat Islam adalah untuk dia memiliki hati yang bersih, hati yang tidak berdengki, hati yang tidak menyimpan dendam pada sesiapa pun. Hal ini dapat kita lihat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik, bahawa katanya Nabi SAW telah bersabda kepadaku, "Wahai anakku, sekiranya kamu mampu untuk berpagi-pagian dan berpetang-petangan tanpa menyimpan apa-apa perasaan tidak suka kepada seseorang, maka lakukanlah. Kerana itu adalah sunnahku. Barang siapa yang telah menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Sesiapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku dalam syurga." Dalam hadis ini kita dapat lihat Nabi SAW telah menggazetkan bahawa tidak menyimpan perasaan dendam, hasad dengki, tidak suka kepada seseorang, itu adalah sunnah Nabi SAW. Maka alangkah indahnya kehidupan seseorang yang apabila dia dapat tegakkan dan hidupkan sunnah ini, iaitu sunnah untuk tidak berhasad dengki, tidak menyimpan apa-apa perasaan yang tidak suka kepada seseorang. Wallahu a'lam. Salam Maulidur Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nasihat. Ikuti kami di podcast web podcast.ikim.my. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama untuk petang ini Kembali Inspirasi IKIM FM bersama Pesona di Zahra, dan alhamdulillah masih lagi bersama anda. Boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan petang yang boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Masih lagi bersama untuk Pesona di Zahra Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin, yang kita membincangkan lagi nama-nama Nabi, Asma'un Nabi, dan untuk petang ini Harisun Alaikum yang kita nak bincangkan bersama Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada DJ Datin Monas, saya kepada seluruh ibu-ibu, kakak, ayah-ayah, babang, serta adik yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey, jadi maknanya antara gelaran nama Nabi SAW adalah Harisun Alaikum, iaitu yang penuh perhatian terhadap kamu, yang dengan amat belas kasihannya kepada orang-orang yang beriman. Di mana hasil doa Nabi SAW dan kebaikan-kebaikan yang diberi kepada Nabi akhirnya diberikan kepada umat, diberi 5 perkara yang tidak pernah diberi kepada umat-umat yang terdahulu. Yang pertamanya gandaan pahala. Di mana umat Muhammad ni umurnya tak panjang. Kalau mengikut hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Nabi SAW menyebut bahawa umur umat Muhammad ni baina 60 ila 70. Maknanya antara lingkungan umumnya average umat Muhammad ni baina 60 ila 70. Maknanya untuk lingkungan daripada 60 ke 70 tahun. Jadi maknanya mungkin ada lebih sedikit daripada itu, ada mungkin yang ada lebih kurang sikit daripada itu. Baru-baru ini ada satu orang sahabat kita, sahabat saya lah, kawan saya kenal baik saya, baru meninggal. Allah yarhamuh, Allah merahmati dia. Maknanya baik-baik lebih ke umur. Umurnya baru awal 50-an. Jadi batu kata ahli ilmu ataupun hukama mengatakan bahawa kalau kita telah mencapai umur kita 40 tahun, kita mula telah sedar bahawa orang sekeliling kita meninggal. Orang itu meninggal, orang ini meninggal, orang ini meninggal. Kita sudah mula sedar tau. Dan kesedaran itu menjadikan kita mengambil iktibar daripada kematian.
Kan? Maknanya mati yang tiba-tiba, contoh sakit jantung contohnya. Sekarang ni mati tiba-tiba banyak accident sebagainya kan. Jadi maknanya umur umat Muhammad ni dia baina 60 ila 70, di antara 60 ke 70 tahun. Itu secara average dia. Jadi sebab itulah umur umat Muhammad ni oleh kerana tidak panjang, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada umat Muhammad, iaitu dia ada gandaan pahala. Kan? Jadi gandaan pahala bagi umat Muhammad ni ada, contoh macam kalau kita bersemayang, katakan kita semayang zuhur contohnya, kan? Jadi semayang zuhur, satu semayang satu pahala. Tapi kalau kita berjamaah, satu semayang sama dengan 27 kali pahala. Jadi kalau kita setahun kita semayang, kita melazimkan kita semayang setahun, macam kita semayang 27 tahun. 10 tahun kita bersemayang berjemaah, kita lazimkan macam kita semayang 270 tahun. Kalau kita semayang dan berjemaah tu kita lazimkan dalam masa 40 tahun, kita macam kita semayang lebih 1000 tahun. Kan macam umat terdahulu, contoh macam umat Nabi Nuh AS 1000 tahun contohnya kan. Jadi maknanya, jadi besok dekat akhirat, walaupun umur kita tu katakanlah 70, 80 tahun, 90 tahun, tapi macam 1000 tahun punya semayang, 1000 tahun punya ibadah, sebab ada gandaan pahala. Itu belum lagi ada hari Lailatul Qadar contohnya. Lailatul Qadar tu, kalau seorang itu beribadah pada malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni 83 tahun 4 bulan. Kalau baca Quran tu macam lebih baik daripada membaca Quran 83 tahun 4 bulan. Kalau malam tu sembahyang tarawih 83 tahun 4 bulan, digandakan pahala. Tidak diberikan pada umat terdahulu kecuali umat Muhammad. Ada maksudnya mana gandaan pahala. Ini hasil daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kebaikan Nabi, doa Nabi kepada umat. Yang keduanya, tidak pernah diberi kepada umat terdahulu, iaitu ada umat Muhammad ni, selain daripada dia buat amalan, ada sebahagian amalan ini bukan saja dia ada pahala, tapi dia ada pengampunan, walaupun orang tu tak minta pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia tidak pernah minta pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia buat benda itu, dia dapat pahala, dapat juga pengampunan. Antaranya apa? Antaranya adalah puasa pada bulan Ramadan. Sebab tu apa beza puasa bulan Ramadan dengan puasa pada bulan-bulan yang lain? Puasa bulan lain ada pahala. Puasa bulan Ramadan ada pahala dan ada juga pengampunan. Orang buat haji, ada pahala haji, ada pengampunan. Kita ambil wuduk contohnya. Ambil wuduk ni maknanya dia bukan saja ada pahala wuduk itu, tapi dia maknanya ada juga pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Antara lain bersolat, solat juga ada membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Majlis ilmu contohnya. Yang mana ada amal-amalan yang kalau kita buat bukan saja ada pahala, tetapi juga dia ada pengampunan dari maknanya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Okey. Itu benda yang kedua, iaitu dikurniakan kepada umat Muhammad hasil doa Nabi, Allah merahmati umatnya, hasil daripada kebaikan Nabi yang Allah kurniakan kepada umat Muhammad. Yang ketiga tidak pernah diberi pada umat terdahulu, iaitu diberi kepada umat Muhammad, iaitu umat Muhammad ada kelebihan kekal pahala walaupun dia telah meninggal. Maknanya ada beberapa amalan, kalau anda kata dia berusaha membuat amalan itu, pahala dia akan kekal walaupun dia telah meninggal. Ini antaranya yang direct Nabi SAW sebut dalam surah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Idza matal insan ataupun idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathah, terputus amalannya kecuali 3, kan? Sedekahun jariyah, iaitu sedekah yang berterusan, wakaf contohnya, al ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, wa waladun salih yad'unah, anak soleh yang mendoakan. Jadi matian Adam terputus amalannya kecuali 3, iaitu antaranya adalah sedekah yang berterusan. Saya pernah satu hari dijemput dekat satu program, kan? Di satu tempat sekolah agama di Johor, kan? Jadi maknanya didirikan oleh satu orang, maknanya tok guru lah, kan? Satu orang tok guru mendirikan sekolah agama. Okey. Di sekolah agama itu sekarang sudah disediakan oleh Majlis Agama Islam Johor, kan? Jadi maknanya sebelum memulakan majlis, kan, guru besar dia
kata okey, kita hadiahkan ya Fatihah kepada arwah ustaz dan juga maknanya orang-orang generasi pertama yang membangunkan sekolah ini. Al-Fatihah. 1000 dekat 1000 orang, 700 dekat 1000 orang baca Fatihah. Setiap kali majlis cuba bayangkan. Jadi maknanya pahala wakaf tetap digunakan. Wakaf buat madrasah tu tetap digunakan. Pahala dia tu macam dia masih hidup, bawa amalan diberi pada dia tu. Ini tidak pernah diberi pada umat terdahulu kecuali umat Muhammad, iaitu dia ada amalan yang kekal pahala dia. Sebab tu kita ambil peluang. Maksudnya contoh macam hari ini kan, kita dengar persoalan di Zahra. Ada butir-butir mungkin memberi kebaikan kepada kita. Saya belajar dari guru saya. Guru saya adalah bahagian dia. Guru saya itu belajar dari guru dia, ada bahagian dia. Hari ini ibu-ibu akak-akak dengar daripada saya, mungkin salin, mungkin ambil kod-kod tertentu, tulis dekat Facebook contohnya, ataupun dekat media sosial apa-apa pun lah. Kita tulis, ada orang yang tersentuh dan juga maknanya memberi manfaat kepada dia. Ibu-ibu akak-akak yang tekan share, yang mungkin berkongsikan learning point tu balik, pahala tu boleh kat ibu-ibu akak-akak sekalian. Kalau orang tu berubah, maksudnya bermanfaat ilmu tu kepada dia, dan kita terus maksudnya maknanya dapat pahala itu. Satu lagi yang mungkin saya nak kongsikan di sini kan, contoh dia apa? Kita ada anak kecil, kita ada cucu, biar bacaan solat cucu kita ataupun anak kecil kita yang ajar. Cikgu dia, ustaz dia, biar ajar benda yang besar-besar. Tapi bacaan solat biar kita yang ajar. Kalaulah andai kata kita mengajarkan cucu kita tu membaca Fatihah dengan baik, dan dia menjadi orang yang mengekalkan solat, sepanjang dia mendirikan solat, pahala tetap boleh dekat kita. Sebab kita orang pertama yang mengajarkan Fatihah itu. Jadi benda-benda Fatihah, benda-benda apa, biarlah guru dia ajar, biarlah kita ajar. Yang besar-besar, yang mungkin maknanya perbahasan lebih tinggi, itu biar cikgu dia ajar. Tapi Fatihah, bacaan-bacaan dan solat, biar kita ajar. Walaupun mungkin kita tidak mahir, tapi maknanya kita maksudnya menggalakkan dia. Betul kan? Maknanya atuk ajar ni, menjadi tok wan ajar, ni mak tok ajar, nenek ajar, nek ajar. Maksudnya baca Fatihah contohnya. Jadi maknanya dia selagi mana dia mendirikan solat, selagi itu Masya Allah dia dikira sebagai orang yang maknanya ilmu bermanfaat, dan kita ada saham dia itu. Jadi maknanya Nabi SAW hasil daripada doa Nabi, kebaikan-kebaikan Nabi, Allah kurniakan yang ketiga ini, iaitu ada amalan, beberapa amalan untuk umat Muhammad terputus dia, maknanya ketika dia meninggal, kecuali beberapa perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu manfaat, dan juga anak soleh yang mendoakan. Okey, kita ada baki dua lagi daripada maknanya kebaikan yang diberikan kepada kita. Sebab Nabi SAW tu harisun alaikum, besar perhatian dia tu kepada kita tu. Nak tengok kita tu selamat, nak tengok kita tu berada dalam keadaan yang baik, jadi maknanya ada 5 benda yang dikurniakan kepada umat Muhammad, yang besarnya itu kita dah bincang 3 daripada 5. Kita berhenti berehat sebentar, jangan ke mana-mana, tekan butang share, kita sambung selepas ini. Ya, insya-Allah. Terima kasih Ustaz, dan berehat sekali lagi kembali selepas ini bersama para pendengar. Masih lagi bersama anda di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan hantarkan melalui WhatsApp konti dan tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Berehat sekali lagi kembali selepas ini, terus setia bersama kami. Kuala Terengganu 100.2. Dengar IKIM FM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikimfm.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, IKIM FM turut boleh didengari melalui aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang sederhana tinggi, tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah.
Bermaksud baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang sederhana pada tinggi rendah, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Tubuhnya cantik, rambutnya tidak kerinting dan tidak pula lurus. Kulitnya putih kemerah-merahan. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan, sedikit condong ke hadapan. Dengan erti kata baginda sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan nampak tubuhnya agak condong ke hadapan, sebagaimana dalam hadis yang lain yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib yang menyebutkan seolah-olah baginda sedang menuruni tempat yang curam. Kota Baru 89.8. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami untuk waktu ini. Kembali Inspirasi Hikmah FM masih lagi bersama anda untuk rancangan Pesona di Zahra. Dan alhamdulillah masih lagi bersama Fadil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Bersama anda di FB dan YouTube Hikmah FM, masih bersama anda. umat dia kan, dan juga keperluan-keperluan sahabat yang Nabi doakan dan sebagainya. Jadi Nabi SAW nak juga umatnya yang selepas daripada dia ada peruntukan doa mustajab. Jadi sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan perkara itu dan dijamin, dirakamkan jaminan itu di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bagi umat Muhammad itu, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka Allah berkata, doalah kepada aku akan memustajabkan doamu. Jadi maknanya bila kita minta Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doalah, mintalah, maka aku akan memustajabkan bagi kamu permintaan-permintaan itu. Jadi maknanya nak senangnya dirakamkan, disil, dijamin dalam Al-Quran perkara itu bagi umat Muhammad. Jadi maknanya kita jangan malas berdoa. Kita jangan rasa maknanya putus asa dalam berdoa. Jangan berdoa dengan cara marah-marah. Tuhan, tunjukkanlah kuasaanmu Tuhan. Jangan begitu. Jangan malas-malas. Tuhan, doa aku ni kan sebiji macam semalam lah Tuhan. Punya malas nak berdoa tu kan. Doa aku ni Tuhan macam imam tu, macam sedap je doa tu kan. Macam ni lah Tuhan. Jangan macam tu. Allah nak tengok kita melalukan doa tu daripada lisan kita ni. Sebab cara Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan mengurniakan hajat dengan 3 cara. Ada kita mintai Allah bagi A, kita minta itu dia Allah bagi. Ada kita minta Allah bagi B. B itu baik buat kita. Kita tak minta B itu, tapi Allah bagi yang lain. Maksudnya yang lebih baik daripada kita. Ada orang hari minta supaya dia jadi jutawan, tapi Allah tak bagi dia jutawan. Allah bagi dia kesihatan. Bagus dia, dia nyari kesihatan, hasil doa dia. Dan secara ringkasnya ada yang Allah bagi, kita minta Allah bagi C. C itu jalan nak dapat A. Ini banyak kadang-kadang saya bagi contoh-contoh dalam ceramah saya atau perkongsian saya. Antaranya pernah satu hari kan, ada satu orang isteri, dia datang jumpa saya. Dia kata Ustaz, kami baru balik haji Ustaz.
kami bawa balik haji. Saya dekat Mekah tu Ustaz. Saya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan suami saya ni sayang sangat dekat saya Ustaz. Balik-balik Ustaz, dia ada hal Ustaz. Dia buat hal Ustaz. Buat hal tu maknanya ada orang perempuan berkenan dia dengan perempuan tu. Pening saya Ustaz. Menangis dia. Dia kata macam mana ni kan? Aku doa supaya suami itu sayang aku. Balik-balik macam ada orang perempuan lain pula. Okey, saya kata sabar kak. Innallaha ma'as sabirin. Apa birin? Dia marah hanya saya balik. Birin. Ada hikmah dia. Dengan hikmah kan. Sabar. Ada hikmah dia. Selepas beberapa bulan, suami dia itu memahami perempuan yang dia baru kenal tu ada perangai yang tak elok. Mungkin kita bahasa orang Melayu kita panggil pisau cukur lah kan, ataupun maknanya mengikis harta lah kan. Dia baik kat orang pakcik maknanya suami dia ni sebab pangkatnya besar, gajinya besar, memang nak benda macam tu saja. Dia panggil pisau cukur lah kan, kita panggil kan. Baru akhirnya dia faham dan dia melihat isteri dia dengan sangat-sangat menghargai. Sebab kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, kalau kita tidak mengenal yang hitam, kita tidak akan menghargai yang putih. Ini kadang-kadang kan. Kadang-kadang bila kita tak kenal benda yang hitam, kita tidak menghargai benda yang putih. Jadi dia tak dapat tengok sisi baik isteri dia sehingga dia nampak sisi buruk orang lain. Ada orang macam tu tau, ni tak semua. Kan? Jadi akhirnya suami dia tu dah tak lagi dengan orang perempuan tu dan sangat-sangat menghargai isteri dia ni. Kan? Selepas beberapa bulan daripada doa dia di Mekah. Sebab tu kadang-kadang bila kita berdoa, kita cakap kenapa aku minta ni, dapat benda ni. Kan? Ada kita minta Allah bagi A, ada kita minta Allah bagi B tu baik buat kita. Kadang-kadang ada kita minta Allah bagi C tu jalan nak dapat A. Kena bersabar dengan berdoa, jangan putus asa dengan berdoa, teruskan berdoa. Kan? Okey. Dan yang kelima iaitu peruntukan syafaat daripada Nabi SAW. Sebab Nabi SAW ni di antara kelebihan dia boleh memberi syafaat kepada umat dia. Kan? Jadi maknanya harisun alaikum, punyalah perhatian yang besar Nabi itu kepada kita tu, bukan saja ilmu yang ditinggalkan untuk panduan kita, sehingga kan kalau di akhirat besok, kalaulah seorang itu tidak lepas apa juga alasannya untuk ke syurga dengan mudah, antaranya adalah Nabi itu boleh bagi syafaat kepada umatnya besok ke akhirat. Ini yang maksudnya hadis mengenai syafaat tu banyaklah cerita dengan mengenai bagaimana Nabi SAW itu maknanya beri syafaat. Contohnya macam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, apa kata Nabi SAW, syafaati li ahli al-kabairi min ummati, syafaat aku, kata Nabi, aku akan berikan kepada umatku yang melakukan dosa. Maknanya buat dosa tak sebab bertaubat, tapi hati tu ada cita-cita nak jadi baik, maka Nabi nak bagi syafaat kepada dia tu, kan, supaya dia tu selamat dekat akhirat. Jadi harisun alaikum, maknanya Nabi tu sifatnya sangat maknanya memberi perhatian kepada kamu tu, sehingga ada benda yang di dunia Allah bagi kepada kita sebagai umat Muhammad. Kan? Antaranya gandaan pahala, antaranya ada pahala yang, dan ada amalan yang dapat pahala dan dapat pengampunan, walaupun pengampunan kita tak minta. Yang ketiganya pahala yang kekal, yang keempatnya jaminan doa mustajab, dan yang kelima syafaat daripada Nabi SAW. Mudah-mudahan di mananya bila kita memahami benda itu, biarlah semakin kita menyayangi dan mencintai Nabi SAW. Sebab mencintai Nabi itu adalah dituntut dalam agama, dan sampai Nabi sebut kan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kamu hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, sehingga aku menjadi orang yang paling dicintai lebih daripada bapaknya, lebih daripada anaknya, dan lebih kepada sekalian manusia sekaliannya. Kan? Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan. Dan untuk waktu ini Ustaz, tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan nasihat daripada Ustaz, kata-kata terakhir, dan insya-Allah kita mengakhiri dengan doa. Silakan Ustaz. Okey, kesimpulan sempena bulan-bulan Maulid ni kan, jadi
pergilah dengar ceramah maulid tu kan. Dekat TV ada, kat radio ada, kat surau depan rumah kita ada kan. Biar kita banyak dengar benda-benda pasal Nabi, dengar benda-benda yang baik. Sebab otak kita ni dia kena diisi dengan benda-benda yang baik untuk kita ada attitude berfikir dengan benda baik. So otak kita ni dia berfikir dia attitude tau. Berfikir ni dia kebiasaan. Ada orang yang dia terbentuk negative thinking attitude. Maknanya fikir attitude ataupun perangai berfikiran buruk. Sisi buruk jadi mudah pandang orang kan. Benda-benda negatif je kan. Orang ni tak ada yang sempurna kan. Sebab tu kalau kita nak highlight kelemahan orang, kita boleh highlight. Tapi banyak lagi kelebihan. Macam contoh dalam rumah tangga kita kadang-kadang kan, kita sakit hati kat suami kita sebab banyak lagi benda baik yang ada pada dia tu kan. Maksudnya negative thinking attitude kita kena tukar menjadi positive thinking attitude. Mana attitude berfikir secara positif. Benda tu perlukan ilmu. Jadi pergilah surau, kita dengar benda-benda baik tu biar kita boleh tukarkan negative thinking attitude kita tu kepada positive thinking attitude. Maknanya berfikir dengan cara yang baik. Clearkan cara kita berfikir, kita akan clear cara kita memandang sesuatu benda. Kan? Kalau kita clear cara berfikir, kita akan clear cara memandang. Kita akan tengok sisi-sisi yang positif untuk kebaikan yang jangka masa panjang, kebaikan dunia sampai ke akhirat lebih lagi. Tapi kalau kita ada negative thinking attitude, kita kerja nak bergaduh kerja nanti. Kan? Itu yang kita dulukan dalam hidup kita tu. Soalannya, sampai bila? Sampai bila nak bergaduh? Sampai bila nak bergaduh, Kak? Penat juga, Ustaz. Sampai bila nak bergaduh, Bu? Penat. Bergaduh ni dia lebih-lebih lagi kalau dah berumur. Bergaduh dia akan tarik tenaga kita tau. Betul. Muda-muda ni dia kuat lagi. Bergaduh waktu tua ni, bergaduhnya setengah jam. Melepek 3 jam 4 jam tidur terus. Seminggu melepek terus. Aduh. Soalannya sampai bila? Jadi kita dengar pasal Nabi, pasal apa semua, biar kita terbentuk positive thinking attitude, insyaAllah. Okay. Kita akhir dengan doa, insyaAllah. Silakan, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashma' wa min du'a'in la yusma' wa na'udzubika min ha'ula'i arba'. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah. Di akhirnya terima kasih banyak-banyak. Jazakallah ana kulla khair, Ustaz, untuk petang ini pertemuan dan ilmunya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tenang sajalah. Ya, insya-Allah. Doakan kami, Ustaz. Dan untuk bersama para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda setia bersama kami hanya di Kembali Inspirasi Kim FM, inspirasi utama anda. Kuantan 89.6. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari
الأبصار وجلائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.